Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Saya berniat belajar dan mengajar, mengingat dan memberi peringatan, memberi manfaat dan mendapat manfaat, memberi faedah dan mendapat faedah, mengalakkan berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada hidayah dan menunjuki kepada kebaikan. Semuanya ini adalah semata-mata mencari rahmat, keredaan, qurbah dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan mengingati Allah Subhanahu wa taala ketika susah, senang, dalam apa jua keadaan. Kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepadanya. Bukan sahaja kita melafazkan alhamdulillah, tapi kita menggunakan segala nikmat yang Allah beri pada kita. Kita sentiasa mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala tegahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pada malam yang penuh keberkatan ini, di antara maghrib dan juga isyak, kita akan berhenti pada pukul 8.10 minit, kan? 8.13 akan dikumandangkan azan isyak. Kita menyambung lagi perbincangan kita pada bulan yang sudah berkaitan dengan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ialah tazkiyatun nafs. Bagaimana kita nak menyucikan, membersihkan jiwa kita. Hari ini kita datang ke rumah Allah bukan sekadar untuk kita menyembah Allah, menunaikan solat 5 waktu dengan berjemaah. Tapi hakikat sebenarnya kita nak membersihkan jiwa kita. Bermula keluar kita dari rumah dalam keadaan berwuduk, Allah telah membersihkan jiwa kita dengan menghapuskan dosa kita, meninggikan darjat kita. Bahkan kita duduk dalam majlis ilmu ini juga merupakan sebahagian satu proses tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Di mana dalam hadis Nabi SAW mengkhabarkan bahawa mereka yang duduk selepas solat menunggu solat yang berikutnya, maka Allah akan mendatangkan para malaikatnya yang khusus mendoakan kita supaya mendapat kerahmatan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Satu perkara yang sangat perlu kita syukuri. Bila mana Allah mentakdirkan kita dalam keadaan kehidupan kita sehari-hari dalam rahmat Allah,
dalam kasih sayang Allah, dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, ini merupakan satu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita sambung lagi perbincangan kita daripada bulan yang sudah berkaitan dengan hidayah Allah. Hidup kita hari ini, tuan-puan, mesti kita melihat mengikut ketetapan penciptanya. Sebab itulah kejayaan dan kebahagiaan yang hakiki dan abadi ini, bila mana kita dapat menjalani kehidupan mengikut skrip yang Allah tentukan kepada kita. Mungkin kita pernah mendengar satu ungkapan, apa yang kita dapat bergantung pada apa yang kita lihat. Dan tidak ada penglihatan yang paling tepat dan jelas melainkan dirujuk kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam kehidupan kita hari ini, tuan-puan, kita banyak melihat bukan dengan cara Allah melihat. Sebab itulah hari ini manusia menjalani kehidupan mereka ini bukan mengikut apa yang Allah kehendaki. Mereka yang dapat mengikut ketetapan Allah itulah yang sebenarnya yang dikatakan oleh ulama celik mata hatinya. Celik mata hatinya bermaksud melihat hidup ini dengan penuh kesedaran. Dan untuk menjadi hamba Allah yang celik mata hatinya, tuan-puan, kita mesti memahami skrip kehidupan kita ni. Seperti yang telah Allah tentukan kepada kita. Dan hakikatnya kita tak minta pada Allah untuk dihidupkan. Tetapi hidup ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah untuk hidup selamat, tenang, bahagia, maka hiduplah kita mengikut skrip pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba Allah yang benar-benar sedar, kerana ia menentukan bagaimana kita melihat hidup ini. Sebab itulah ada satu ungkapan yang lain mengatakan, siapa anda menentukan bagaimana anda melihat, memandang kehidupan ini. Sebab itulah apabila kita merasakan diri kita ni hamba Allah, maka kita akan melihat hidup ini dari kacamata pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, skrip kehidupan inilah jika kita lalui dengan penuh iltizam dan istiqamah, apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita laksanakan. Apa yang Allah tegah pada kita, kita tinggalkan, akan menghasilkan suatu kemenangan yang bersepadu antara diri dan masyarakat, material dan spiritual, dunia dan akhirat. Kita akan nampak keseimbangan kehidupan ini. Kita akan mendapat apa yang sepatutnya dan sewajarnya kita dapat. Sebaliknya, tuan-puan, apabila kita tidak mengikut skrip Allah Subhanahu wa taala, apa yang syariat turun kita tak ikut, kita akan tersasar dalam kehidupan kita. Kita akan menyesal kat dunia ini, apatah lagi di akhirat kelak. Kita akan merasakan bahawa hidup di dunia ini hanya sia-sia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba, dia mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzarnakum azaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya dengan keterangan yang tersebut kami memberi amaran kepada kamu mengenai azab yang dekat masa datangnya, iaitu hari seseorang melihat apa yang diusahakannya, dan pada hari itu orang yang kafir akan berkata, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah supaya aku tidak dibangkitkan untuk dihitung amalku dan menerima balasan. Allahu Rabbi.
Tuan-puan yang dirahmati Allah, adakah tunggu saat ajal menjemput kita, kita berada dalam kubur, ketika itu baru kita nak tersedar untuk kita memahami kehidupan kita ini. Pada waktu itu baru kita faham, dan semua manusia akan faham dan akur tentang apakah sebabnya mereka ini dihidupkan di dunia. Dan di situlah juga barulah kita sedar apa yang paling bernilai dan apa yang tidak bernilai dalam kehidupan kita ini. Sebab itulah bila mana kematian menjemput kita, barulah pandangan kita terhadap dunia ini tepat dan juga jelas. Kita tahu, oh ini pahalanya sekian-sekian bila kita buat amal soleh. Oh ini dosanya sekian-sekian. Tetapi waktu hidup di dunia ini, kita tak melihatnya dengan mata hati kita, kita tak merebut peluang tersebut untuk menggandakan segala amal soleh kita dan memenuhi kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah seorang ulama ahli bijaksana mengatakan, beramallah ketika berada di tempat yang tidak ada ganjaran tetapi ada peluang beramal, iaitu di dunia, sebelum kita berpindah ke tempat yang hanya ada ganjaran tetapi sudah tidak ada peluang beramal, iaitu di akhirat pula. Allahu Akbar. Kata Allah Yahan Tuan Guru ini Abdul Aziz, dia mengatakan bahawa amal soleh yang kita buat kat dunia umpama pitih, duit. Kita tak boleh nak guna kat dunia, tapi amal soleh itu umpama pitih, duit, kita akan guna di akhirat pula. Kita tak nampak pun pahala duduk di saf awal. Kita tak nampak pun pahala orang yang berlumba-lumba untuk menjadi muazzin, melakukan azan. Kita tak nampak pun pahala berjalan kaki dari rumah kita, naik kereta ke, naik motor ke, tapi di akhirat besok Allah bentang seluas-luasnya, ini pahala kamu, ambillah pahala itu. Sebagai tanda kasihnya aku padamu dan kerana taatnya kamu pada aku waktu dunia, kamu menahan nafsu kamu, menghindarkan diri daripada bisikan syaitan untuk melakukan kemungkaran dan kerosakan di muka bumi ini. Oleh sebab itu tuan-puan yang dirahmati Allah, adalah lebih baik kita terlebih dahulu sedar ketika hidup di dunia, kerana kita masih ada peluang untuk memperbaiki diri dan membetulkan kesilapan kita, daripada kita tersedar ketika berada di alam barzah kelak, yang pada ketika itu segala-galanya tak berguna lagi. Allahu Akbar ya Karim. Sebab itulah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata bahawa manusia ini diciptakan untuk selamanya. Kita ni Allah cipta kita untuk selamanya. Sebab apa Umar kata begitu? Sebab apabila manusia ni telah diciptakan buat kali pertamanya, hakikatnya diri kita ni akan terus hidup dan mengembara dari satu alam ke satu alam yang lain, dan kembara kita ini hanya akan berakhir sama ada di syurga ataupun di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di perhentian terakhir itulah manusia akan hidup berkekalan, sama ada dengan dilimpahi nikmat atau mendapat azab buat selama-lamanya, na'udzubillah. Maka sebelum tuan-puan kita tiba di titik perakhiran itu, manusia akan terus mengembara dan mengembara. Ada kalanya manusia ini akan mengembara bersama dengan jasadnya, ada masanya hanya dengan rohnya sahaja. Sebab setiap alam berbeza daripada alam sebelumnya. Sebab itulah perkongsian kita pada malam ini yang berkaitan dengan hidayah Allah, untuk kita mengenal siapa diri kita dan di manakah kita datang, dan apakah tujuan kita Allah hidupkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kembara manusia ini tuan-puan, dia melalui 6 takah
6 takah, 6 fasa. Kita bermula daripada alam roh, di mana di sana kita tak ada jasad lagi, dan tak ada pun jantina lagi, lelaki ataupun perempuan. Dan bagaimana keadaan kita pada waktu itu, kita pun tak tahu. Sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, wa yas'aluka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu daripada perkara urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit sekali. Tetapi apa yang pasti, tuan-puan yang dirahmati Allah, di alam roh itu manusia sangat rapat dengan Tuhannya, sehingga Allah catatkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua manusia ni, dari zaman Adam sehinggalah perakhiran dunia ini, Allah kumpulkan satu, Allah jadikan, ciptakan roh itu. Allah tanya, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Maka roh itu menjawab, benar, kami naik saksi. Tuan-puan, pada ketika itu roh-roh manusia ini sangat kenal dan mengakui keesaan Allah sebagai Rabb, sebagai penciptanya. Dan pada ketika itu semua roh-roh ini, termasuk roh-roh kita ini, berjanji untuk menjadi hamba Allah yang patuh. Sebab itulah manusia ini sanggup untuk memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Walaupun semua makhluk lain menolak amanah ini, tetapi manusia sebaliknya menyatakan kesanggupan untuk memikul amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dan dengan janjinya untuk memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, maka manusia ini menjadi pelakar sejarah dalam kehidupan di muka bumi ini, dan memberi impak yang besar kepada kehidupannya. Sebab itulah Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah kemukakan amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya, dan manusia sanggup memikulnya, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan jahil. Allah akhirkan bagaimana keadaan manusia, hakikatnya amat zalim dan jahil. Dan kita tak tahu berapa lama tempoh manusia berada di alam roh, tak tahu. Tapi yang pasti, setiap manusia ini mengambil gilirannya masing-masing untuk diturunkan ke alam dunia ini. Maka kita pun datang ke bumi, generasi demi generasi. Tetapi alangkah malangnya, tuan-puan yang dirahmati Allah, segala pengakuan, perjanjian, kesanggupan dan segala apa yang berlaku di alam roh seolah-olah sudah dilupakan oleh semua manusia itu. Dan mengapa kita boleh lupa? Mengapa kita boleh lupa? Sebab logiknya, kita mudah lupa kerana alam itu telah berlalu begitu lama. Kita tinggalkan begitu lama alam roh tersebut. Walhal dalam kehidupan kita seharian, apa yang berlaku seminggu pun kita boleh lupa. Apatah lagi di alam roh yang kita tinggalkan terlalu lama, maka sudah pastinya kita melupai apa yang kita janjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu ayat yang pertama, tuan-puan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita dilahirkan ke alam dunia. Ada orang tanya, mengadu kat ustaz, kat saya, kenapa aku kena solat?
Sampai begitu sekali. Aku tak minta pun untuk bersolat. Ini bahaya, tuan-puan. Boleh membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum manusia ni lahir ke alam dunia ni, kita terlebih dahulu transit di alam rahim. Selepas alam roh, alam rahim. Alam rahim ni merupakan satu alam yang terletak di dalam perut ibu. Alam. Dari segi sains perubatannya rahim lah. Tapi kita berada di alam rahim. Hakikatnya alam rahim tersebut melambangkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Di mana Allah meminjamkan kasih sayang yang bersifat ar-rahim kepada ibu tersebut untuk meletakkan kandungannya di alam rahim tersebut. Maka Allah melindungi janin tersebut sehingga menjadi seorang bayi. Maka bayi ini, baby ini, kita sedia maklum akan tinggal di alam rahim ini yang kukuh dan penuh dengan kasih sayang Allah selama 9 bulan 10 hari. Mengikut kebiasaannya kita lah. Dan dalam tempoh yang singkat itu, tuan-puan, kita sedia maklum berlaku beberapa proses biologi dan rohani. Daripada saripati tanah menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian membentuk mudghah, kemudian menjadi tulang. Selepas itu dibungkus dengan daging tulang tersebut, akhirnya terbentuklah seorang bayi yang lengkap sifatnya. Maka di alam rahim inilah ada beberapa perkara telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya rezeki, tempoh kematian, celaka atau bahagianya. Nabi SAW daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam hadisnya Nabi menyebut kejadian seseorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari. Sebaik sahaja genap 40 hari, kali kedua terbentuklah segumpal darah beku. Manakala genap 40 hari ketiga, ia bertukar menjadi seketul daging. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, mengutuskan malaikat untuk meniupkan roh serta memerintah supaya menulis 4 perkara, iaitu ditentukan rezeki, tempoh kematian, amalan serta nasibnya sama ada mendapat kecelakaan atau kebahagiaan. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tiada Tuhan selainnya. Seandainya, kata Nabi, seseorang itu melakukan amalan sebagaimana yang dilakukan oleh penghuni syurga, sehinggalah kehidupannya hanya tinggal sehasta dari tempoh kematiannya, tetapi disebabkan ketentuan takdir, nescaya dia akan bertukar dengan melakukan amalan sebagaimana yang dilakukan oleh penghuni neraka sehingga dia memasukinya. Yang ni kita bimbang. Begitu juga dengan mereka yang melakukan amalan ahli neraka, tetapi disebabkan oleh ketentuan takdir, nescaya dia akan bertukar dengan melakukan amalan sebagaimana yang dilakukan oleh penghuni syurga sehinggalah dia memasukinya. Hadis sahih riwayat Muslim. Sebab itulah, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lagi mana Allah memberi nafas kehidupan kepada kita, perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita direzekikan kematian kita dalam husnul khatimah. Walaupun Allah telah mencatatkan pengakhiran hidup kita dah tahu dah, Allah dah tahu dah. Bahagia ataupun celaka, mudah-mudahan takdir itu termasuk dalam takdir yang muallaq, bukan mubram, yang boleh berubah, disebabkan kita memperbanyakkan doa kita kepada Allah supaya Allah memilih kita menjadi hamba-Nya yang soleh, yang beriman, bila mana kita dijemput olehnya. Sebab itulah, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam alam rahim inilah hikmahnya kita dapat melihat segala persediaan dan kelengkapan kita untuk menuju alam dunia ni
telah Allah persiapkan. Allah beri jasad kita yang sempurna. Ada pendengaran, penglihatan, sentuhan rasa dan sebagainya. Seperti mana seorang penyelam yang perlu memakai pakaian khas untuk menyelam, lengkap dengan bekalan oksigennya, maka begitulah kata ulama, manusia yang berpindah ke alam dunia, pakaian khasnya ialah jasad dan kelengkapannya ialah panca indera. Allah beri cukup lengkap dah untuk kita syukuri kepada Allah, untuk kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, takah yang kedua, fasa yang ketiga adalah alam dunia. Alam roh, alam rahim, alam dunia. Maka ketika itu kita dilahirkan, maka tibalah masanya button hidup kita pun diklik. Kita pun hidup dalam dunia ini. Dan manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan mereka ni menangis. Manusia ni menangis. Dan tangisan ini ada makna yang terjadi. Setengah orang dari sudut kerohanian ada yang mengatakan bahawa bayi ini menangis kerana protes terhadap syaitan yang sejak manusia lahir ke dunia sudah mengajak kepada kejahatan. Itu baby itu menangis. Tapi tak tepat pandangan ini. Dari sudut perubatan pula, kenapa bayi ini menangis? Sebab tangisan itu diperlukan untuk mengepangkan oksigen ke paru-paru yang baru berfungsi. Itu menangis. Tangisan pertama perlu untuk mengepang oksigen. Apa pun makna dan tafsiran kenapa bayi itu menangis, hidup kita ini memang dimulakan dengan tangisan. Di tengah-tengah kehidupan ada tangisan, dan di akhir kehidupan kita juga ada tangisannya. Manusia ni tak akan lahir dalam keadaan manusia ini ketawa, tak ada. Menangis ini fitrah, biasalah. Orang lahir, bayi menangis, kita melihat pun kegembiraan menangis. Di tengah-tengah kehidupan kita diuji, keluar air mata juga menangis. Dan di akhir kehidupan manusia ini, bila berlaku kematian, ramai yang menangis. Sebab itu Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan mati dan hidup bagi kamu untuk menguji siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya. Tuan-puan, walaupun kehidupan kita ni sekitar 60 hingga 70 tahun je. Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ni antara 60 hingga 70 tahun je. Hakikatnya hidup inilah sebenarnya yang paling kritikal. Kehidupan kita hari ini sangat kritikal untuk menentukan sama ada kita bahagia atau derita selama-lamanya. Sebab itulah ada ulama beri analogi bahawa dunia ini umpama dewan peperiksaan. Ni ada pelajar politeknik, pelajar intim, masuk exam. Umpama dewan peperiksaan. Manusia ini terpaksa menjawab beberapa soalan peperiksaan yang telah pun bocor. Sebab apa bocor? Sebab soalan-soalan yang akan ditanyakan di alam kubur dan alam mahsyar telah pun dimaklumkan kepada manusia awal lagi kat dunia ni. Apa dia soalan dia? Tuan-tuan, soalan di dalam kubur, kita dah tahu siapa Tuhan kamu, siapa imam kamu, siapa saudara kamu, apakah kiblat kamu. Dan soalan di alam mahsyar kita pun dah tahu dah. Nabi dah sebut awal-awal. Allah akan tanya besok di mahsyar, ke mana hartamu kamu dibelanjakan? Ke mana ilmumu kamu gunakan? Ke mana umurmu kamu gunakan? Dan bagaimana umur muda kamu habiskan? Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat bahawa semua soalan-soalan ini bukan dijawab secara lisan, berdasarkan apa yang kita fikirkan, tetapi
perbuatan kita di alam dunia ialah sebenarnya jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Ya. Jika kat dunia ini tuan-puan, kita melakukan sesuatu yang selaras dengan kehendak Allah, apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan, maka itulah jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Ya. Siapa Tuhan kamu? Ma rabbuka? Ya. Allah, kan? Tapi dalam kubur besok boleh kita jawab ke? Allah. Takbir, Allahu Akbar. Semangat. Takbir. Tak, tuan-puan. Yang jawab adalah perbuatan kita kat dunia ini. Jika kita benar-benar mengikut panduan sunnah Rasulullah, maka itulah jawapan kita kepada soalan siapa imam kamu. Ya? Jika kita melakukan sesuatu yang selaras kehendak Allah, maka itulah jawapan kepada soalan siapa Tuhan kamu. Sebab itulah Nabi bocorkan lagi, bocor awal-awal lagi soalan ini supaya kita faham. Kita nak jawab besok bukan dengan lidah kita, tetapi dengan amalan kita kat dunia. Itulah sebenarnya jawapan kita kepada malaikat muka dan nakir besok di akhirat, dan juga jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar kelak. Tuan-puan, takah yang keempat, alam barzah. Alam barzah ini alam kubur lah. Allahu Akbar. Saya bulan lepas saya baru balik daripada umrah. Alhamdulillah Allah beri kesempatan solat subuh. Sebelum masuk di Masjid Nabi, jenazah sampai. Jadi tempat jenazah yang masuk. Dan selepas solat subuh, sempat kita pergi ke Baqi'. Dan alhamdulillah saya dan jemaah dapat menyaksikan bagaimana jasad disemadikan di perkuburan Baqi'. Ya Allah, alangkah indahnya kalau saya dan juga kita semua dipilih oleh Allah untuk meninggal di tempat yang paling mulia. Di Baqi', satu tempat yang Nabi sering berdoa supaya penghuninya mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga akan menuju ke alam tersebut, iaitu alam barzah, alam kubur ini. Sebab hidup kita kat dunia ini akan berakhir dengan proses kematian. Jadi kena ingat, jika kelahiran itu proses yang membawa kita pindah dari alam rahim ke alam dunia, maka kematian pula adalah proses yang membawa kita pindah dari alam dunia ke alam barzah. Kita akan menghadapi saat kematian tersebut. Tetapi ramai di kalangan manusia hari ini hanya membuat persediaan untuk menghadapi kelahiran berbanding kematiannya. Sebab kata orang, kain lamping kita, pampers kita lebih popular daripada kain kafan. Tak? Cuba kita tanya diri masing-masing, kat rumah ni, kat rumah aku ni ada tak kain kafan? Kalau aku mati, wah, suruh tak bilah jari. Tak siap saya kain kafan. Betul. Sebab itulah alam barzah ini ialah sempadan antara dunia dan juga akhirat. Alam, bukan kubur, alam. Di sana manusia bagai ditahan ataupun direman sementara menunggu saat perbicaraan. Itu alam. Allahu Akbar. Dan di alam barzah inilah sebenarnya sudah ada petunjuk-petunjuk awal sama ada kembara kita seterusnya untuk pergi ke alam mahsyar berjalan dengan baik atau sebaliknya. Maka di alam barzah inilah kita akan disoal siasat apa yang kita lakukan tuan-puan kat dunia ini. Munkar dan nakir ni akan menjalankan tugas awalnya. Dia akan soal siasat kita. Kita akan merasai, orang yang soleh ni dia akan merasai mukadimah nikmat tu. Kenikmatan syurga itu dah rasai. Orang yang soleh, orang yang berdosa kepada Allah itu sudah merasai mukadimah azab di alam barzah kelak. Maka di situlah tuan-puan, manusia ni akan menunggu sama ada dalam keadaan selesa atau seksa.
sama ada perbicaraan muktamadnya di pada mahsyar kelak. Takah yang seterusnya, yang kelima adalah alam mahsyar. Alam mahsyar ni berlaku bila mana dua tiupan sangkakala kan. Dalam keadaan ketika itu bumi dilipatkan dengan sistem aturan yang diterbalikkan. Dan berlakulah letupan yang sangat dahsyat. Sangkakala ini ditiupkan oleh Israfil. Pertama untuk mematikan, dan yang kedua ini untuk menghidupkan semua umat manusia. Maka manusia ini dibangkitkan semula dari alam kubur menuju ke alam mahsyar ataupun pada mahsyar. Maka ketika itu Nabi SAW menceritakan bagaimana keadaan manusia yang pelbagai rupa dan cara mengikut amalan masing-masing berjalan kepada mahsyar tersebut. Maka di situlah manusia keadilan yang mutlak dan mutamat ditegakkan. Jika kat dunia ni yang benar tak selalu dimenangkan, yang salah tak selalu dikalahkan, tapi di akhirat kena ingat yang benar pasti menang, yang salah pasti kalah. Kenapa? Kerana Allah itu maha adil. Sekalipun dia ialah hakim yang maha mengetahui, Allah masih mengadakan para saksi. Allah dah tahu, tapi Allah bawa saksi. Sedangkan apa perlunya saksi jika segala-galanya sudah diketahui? Tapi Allah bukan saja maha adil, malah dia nak menunjukkan bahawa dia ini betul-betul berlaku adil dengan menunjukkan bukti keadilannya. Maka anggota kita ini menjadi saksi segalanya dibenarkan bersuara dan mendakwa. Allahu Akbar ya karim. Itu alam mahsyar. Dan alam yang terakhir ialah alam syurga ataupun alam neraka. Setelah kita menerima catatan amal soleh ini, maka kita akan menerima keputusan sama ada melayakkan kita ini menuju ke syurga ataupun fail, gagal menuju ke neraka Allah. Maka di sanalah kembara yang panjang itu berakhir. Ada yang happy ending, ada pula yang berakhir dengan tragedi. Sampai bila tuan-puan? Sampai bila-bila. Selama-lamanya tak ada lagi perjalanan kita, journey kita selepas itu. Itulah hidupnya hakiki, dan di sanalah perhentian yang abadi. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah, apa yang nak saya simpulkan di sini ialah sekarang ni tuan-puan, kita hidup kat dunia ni satu alam yang paling kritikal dan sangat mencabar. Mencabar tuan-puan. Banjir lagi, pilihan raya lagi, mencabarlah tu. Mencabar. Inilah alam yang akan menentukan untung nasib kita tuan-puan. Di alam-alam yang seterusnya. Sebab itulah ada seorang penyair menyifatkan dunia ini ibarat seperti belantara kehidupan. Apa dia maksud belantara? Hutan lah, belantara ni. Dalam belantara tu ada duri, ada paya, buah hasil hutan, hinggalah binatang buas. Sebab kita boleh sesat di belantara ni kerana pandangan kita ni terhad. Betul lah, terhad, tak nampak. Kita boleh hilang arah dalam situasi yang tak biasa kita hadapi. Bukan sebagai orang yang boleh meredah belantara. Hatta komando pun kalau tak ada kompas tak boleh nak melalui belantara ni, nak selamat keluar. Maka begitulah keadaan kita dalam belantara kehidupan dunia ini. Ramai orang tersesat dalam hutan, tetapi lebih ramai yang tersesat dalam kehidupan. Sebab itulah saya nak akhirkan tazkirah saya ini. Alat yang paling penting tuan-puan untuk dibawa bersama ke dalam hutan ialah kompas. Dengan kompas ni pasti bila masuk dalam hutan kita tak akan kehilangan arah dan sentiasa mendapat petunjuk yang tepat. Dalam hutan membawa kompas ini lebih penting daripada membawa makanan. Kalau komando tu dia boleh cari makan, minum sendiri, tapi kalau tanpa kompas tak selamat dia.
Begitulah pentingnya kompas ketika berada di dalam hutan. Maka persoalannya, apakah kompas kita dalam kehidupan ini? Tak lain tak bukan, kompas dalam hidup ini ialah hidayah. Hidayah. Hidayah ni asal katanya hadiah, yang bererti kurniaan. Hidayah adalah kurniaan daripada Allah kepada manusia sebagai petunjuk dalam belantara kehidupan di alam dunia ini. Sebab itulah nanti pada tazkirah yang akan datang, hidayah ni ada 5 hidayah. Hidayah tabi'i, hidayah khawa, hidayah akal. Okey. Hidayah Islam dan akhir sekali hidayah taufik. InsyaAllah kita akan kupas pada siri kuliah pada masa akan datang. Mudah-mudahan kita diberi keampunan dan keredaan Allah dalam tazkirah kita ini, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Aku lupa lihat hazar, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.